Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air. Faktor yang pertama ialah ketinggian. Kawasan tanah tinggi mempunyai kadar resapan dan air permukaan yang tinggi berbanding dengan kawasan rendah. Hal ini menyebabkan kawasan tanah tinggi mempunyai imbangan air yang sedikit. Faktor yang kedua ialah aspek. Curah yang menghadap matahari mengalami kadar sejata yang lebih tinggi berbanding kawasan yang membelakangi sinaran matahari. Oleh sebab itu, kawasan ini mengalami kurangan air berbanding dengan curah yang terlindung daripada sinaran matahari. Curah yang terlindung lebih lembap dan banyak menyimpan air. Faktor yang ketiga ialah hujan. Hujan mempengaruhi imbangan hidrologi melalui purata taburan sepanjang tahun. Sebagai contoh, kawasan beriklim khatulistiwa mengalami taburan hujan yang tinggi sepanjang tahun. Oleh itu, input air di kawasan ini lebih tinggi berbanding dengan kawasan gurun panas. Faktor yang keempat ialah topografi. Kawasan ceruk yang menghadap angin di kawasan tanah tinggi menerima taburan hujan yang lebih banyak berbanding kawasan lindungan hujan yang kurang lembapan dan hujan. Oleh sebab itu, input air di kawasan ini lebih tinggi. Faktor yang kelima ialah tumbuhan. Kawasan litupan hutan mengalami kadar sejat puluhan tinggi, maka kadar lembapan dan kerepasan di kawasan tersebut adalah tinggi berbanding dengan kawasan yang kurang litupan tumbuhan. Oleh sebab itu, kawasan yang mempunyai litupan tumbuhan lebih banyak menyimpan air. Faktor yang keenam ialah batuan. Ciri-ciri batuan seperti keporosan dan ketelapan boleh mempengaruhi imbangan air dalam tanah. Jenis batuan telak air dapat menampung air di permukaannya dalam jumlah yang lebih banyak seperti tanah liat dan batu syah. Batuan yang tidak telak air akan membenarkan air mengalir melaluinya, maka simpanan air di permukaan kurang seperti batu kapur. Bincangkan faktor yang menyebabkan lebihan air berlaku. Faktor fizikal. Faktor yang pertama ialah kadar curahan hujan. Hujan yang lebat akan membekalkan air yang banyak ke permukaan bumi. Ini menyebabkan jumlah air lebih banyak di permukaan bumi. Kesannya, lebihan air akan berlaku. Faktor yang kedua ialah musim. Pada musim tiupan angin monsun timur, kawasan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia mengalami hujan yang lebat. Hujan yang lebat akan meningkatkan jumlah air di permukaan bumi. Kesannya, lebihan air akan berlaku. Faktor yang ketiga ialah kadar bahangan. Kadar bahangan yang rendah di sesuatu kawasan akan menyebabkan kadar sejata menjadi rendah. Ini menyebabkan jumlah hujan yang turun ke bumi akan melebihi kadar sejatan. Kesannya, lebihan air di sesuatu kawasan akan berlaku. Faktor yang keempat ialah fenomena cuaca. Fenomena La Nina menyebabkan berlaku peningkatan jumlah hujan kerana tiupan angin lembap dari lautan Pasifik yang menurunkan hujan yang lebat ke kawasan daratan menyebabkan lebihan air berlaku. Faktor manusia. Faktor yang pertama ialah aktiviti urbanisasi. Aktiviti urbanisasi menyebabkan sebahagian besar permukaan tanah ditutupi dengan tar, konkrit dan lain-lain. Akibatnya, air hujan akan mengalir di permukaan sebagai larian air permukaan menuju ke sistem longkang dan parit yang ada di bandar. Jika sistem saliran batang manusia ini tersumbat, maka lebihan air akan berlaku. Faktor yang kedua ialah aktiviti penyahutanan. Tindakan manusia meneroka sumber hutan untuk tujuan pertanian, perindustrian, pembelakan dan pelancongan telah memusnahkan fungsi hutan sebagai tempat simpanan air. Hujan membawa bersama bahan mendap dan dimendapkan di sungai yang menyebabkan sungai menjadi cetek. Kesannya, sungai tidak dapat menampung air yang banyak, seterusnya lebihan air akan berlaku. Faktor yang ketiga ialah sikap manusia. Sikap manusia yang tidak bertanggungjawab seperti membuang sampah ke dalam parit, penduduk setingkat membuang sampah ke sungai, dalam bandar dan sebagainya menyebabkan sungai dipenuhi sampah dan menjadi cetek. Apabila hujan lebat, air sungai cepat melimpah ke kawasan bandar dan menyebabkan lebihan air berlaku. Faktor yang keempat ialah sistem peparitan. Sistem peparitan yang tidak cekap seperti peparitan bersaiz kecil, jumlah sedikit dan tersumbat dengan sampah sarap tidak dapat menampung isi padu air semasa hujan lebat. Isi padu air hujan yang banyak melimpah keluar dari parit dan longkang dan menyebabkan lebihan air berlaku. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak faktor yang menyebabkan lebihan air berlaku. Oleh itu, pelbagai langkah perlu dilakukan untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian lebihan air.